Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini akhirnya kita dapat juga bertemu, dan ini merupakan pertemuan pertama bagi bulan Ogos 2022 yang kita ada berbaki satu lagi pertemuan yang insya-Allah kita akan bawa ke minggu hadapan. Jadi untuk meneruskan tadabbur penghayatan untuk memahami isi kandungan Al-Quran yang kita telah adakan sejak sekian lama, insya-Allah kita meneruskan pada petang ini ayat daripada surah Al-Fatah ayat keempat hingga ketujuh, ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat pertama hingga ayat ketiga daripada surah Al-Fatah ini, ya. Baik, saya bacakan dahulu insya-Allah, selepas itu kita lihat terjemahan dan perbahasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Baik. Hadirin mati Allah sekalian, ayat ini ringkas sahajalah, ya, ceritanya. Baik, saya bacakan sedikit terjemahannya. Allah menyatakan walladzi anzala sakinah, ialah yang telah menurunkan suatu sifat yang berupa ketenangan. As-sakinah ni makhluk yang Allah cipta berupa sifat iaitu ketenangan fi qulubil mu'minin, yang Allah turunkan pada hati-hati orang yang mukmin, ya. Liyazdadu imana ma'a imanihim, untuk menambah iman yang ada pada iman-iman mereka. Baik, iman ni adalah barang yang duduk pada hati manusia. Yang katakan bila Allah kata iman, iman ni dia barang yang duduk di hati manusia, dalam diri manusia. Lepas itu bila Allah menyatakan Nabi menyatakan al-imanu la ya'rizu ilal Madinah, iman akan kembali ke kota Madinah. Ini peristiwa selepas kehancuran kota Madinah yang menyingkirkan semua ahli penduduknya. Ya, kota Madinah ni sampai satu masa Nabi SAW telah menyatakan akan ditinggal kosong oleh penduduk-penduduknya. La tatrukunal madinati ala khairi ma kanat, kelak kalian akan meninggalkan kota Madinah atas kebaikan yang ada pada kota tersebut, ya, sehingga Nabi menyifatkan tidak tinggal di kota tersebut melainkan al-awafi yuridu tayru was-siba. Apa maksud al-awafi? Itu binatang-binatang liar seperti burung dan juga haiwan liar macam anjing liar. Baik,
Bahkan di sana ada riwayat yang Nabi menyatakan hanya tinggal di tiang-tiang masjid pada waktu itu anjing-anjing liar. Baik. Jadi kita kena pergi Madinah ni segera ni. Siapa ada rezeki lebih, jom pergi saya. Hari tahun ni. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu bila benda ni akan berlaku. Tapi saya dapat merasakan bahawa dia tak lama dengan zaman kita ni. Ya. Dia tinggal kosong, ada sebab lah, panjang lah perbahasan kalau saya nak uraikan kenapa. Tapi poin utama adalah tujuannya menyingkirkan, kerana ada hadis yang Nabi menyatakan bahawa tujuan Allah menjadikan peristiwa kehancuran gempa kota Madinah sehingga ditinggal kosong oleh penduduknya adalah tujuan Allah nak membersihkan kota tersebut dari orang fasik dan munafik. Maknanya kota Madinah akan menyingkirkan orang-orang fasik daripada kota tersebut. Kosong dia buat satu tempoh, ada riwayat yang sebut selama hampir 40 tahun kosong sebelum dan akhirnya nanti, ya, apabila hadirin sekalian, apabila telah selesai fitnah terhadap umat ini, dua watak perosak Dajjal dan bangsa Ya'juj Ma'juj, bangsa barat ini telah pun binasa, akhirnya Allah akan kembalikan kota Madinah kepada pengimarahan. Dan pada masa itulah Nabi sifatkan al-iman la ya'rizu ilal Madinah, iman akan kembali ke kota Madinah. Maksudnya apa? Orang akan kembali mendiami kota Madinah setelah lama ditinggal kosong, namun yang hanya dipilih kembali pada masa itu hanyalah orang-orang yang beriman sahaja. Sebab itu Nabi sifatkan iman kembali. Maksud iman tu adalah barang yang ada pada jiwa dan diri manusia. Baik. Ada soalan? Bahkan di sana terdapat riwayat yang mana Nabi menyatakan ada orang yang melintasi kebun-kebun tamar, ya, kebun-kebun tamar di mana? Di kota Madinah itu, dan mereka berkata dahulu kebun ini kerap diziarahi oleh ramai kaum muslimin. Macam yalah, macam tuan-tuan perempuan semua pergi umrah kan? Gimana? Pergi kebun tamar. Pergi kebun tamar. Ya, jadi bila pergi kebun tamar tu, apa tu? Kan kita ni ziarah orang-orang apa? Ziarah kebun tersebut. Kan? Kita pengunjung jemaah umrah ni. Jadi adalah nanti orang lalu di tempat tersebut, dia menyatakan dahulu tempat ini diziarahi oleh ramai kaum muslimin. Jadi tak ada dah pada waktu itu, tinggal kosonglah, ya, tinggal kosonglah kota Madinah ini untuk satu tempoh yang agak panjang juga, agak lama. Okey. Baik, sebelum Allah kembalikan iman, iaitu orang-orang yang beriman untuk menetap di kota tersebut. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentera yang berada di langit dan tentera yang berada di bumi. Baik, apakah maksud tentera-tentera di langit? Tentera-tentera di langit ni malaikat. Tentera-tentera di bumi ini nisbahnya kepada manusia daripada kalangan orang beriman. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin lelaki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu adalah satu keberuntungan yang besar di sisi Allah. Baik. Jadi hadirin sekalian, bagi kita orang mukmin ni, sebenarnya ruang pengampunan yang Allah sediakan untuk kita tu amat luas. Muaz bin Jabal ketika nak wafat itu dalam wabak ta'un di Syam, masa beliau nak wafat, beliau teringat satu hadis yang beliau dengar daripada Nabi tapi belum beliau sampaikan. Di mana dalam maksud hadis tersebut, Nabi mengkhabarkan manusia ni pada hakikatnya cukup dengan melaksanakan perkara wajib.
cukup dengan melaksanakan perkara wajib, dah boleh meletakkan di dalam syurga dah. Baik. Hidup tak syirik kepada Allah. Muaz bin Jabal bila dengar benda ni, dia kata dengan Nabi, saya tak mau beritahu kat orang lain lah. Nanti orang lain rasa cukup dengan apa yang mereka buat. Nabi kata tak apa, jangan beritahu. Begitu. Tapi di saat kematian Muaz, beliau takut akan tergantung dirinya di hari akhirat kerana menyembunyikan suatu ilmu. Maka dengan demikian beliau telah menyampaikan hadis tersebut, menceritakan apa yang beliau dengari tadi, yang saya sebut tadi, yang mana beliau dengar ketika beliau sedang menunggang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus diingat, Nabi juga menyatakan bahawa apa yang perlu dipelihara oleh seorang mukmin jika ingin menginginkan kebaikan itu, Nabi pegang lidah baginda dan Nabi sebut peliharalah ini. Maknanya jaga lidah. Kenapa? Perempuan, lidah adalah penyebab kebanyakan mukmin ke neraka. Lidah adalah penyebab kebanyakan mukmin atau muslim ke neraka. Orang muslim mungkin dia buat benda lain. Dia banyak buat, tak sembahyang, tak apa, tak puasa ke apa, tapi boleh jadi Allah ampunkan. Ya, orang yang berzina pun, mati direjam pun Nabi pernah bagi tahu yang mereka itu sedang menghidu bau syurga, sahabat tu kan, Ma'iz al-Aslami. Tapi perempuan sekalian, lisan, mulut, Nabi sampai pegang lidah Nabi, Nabi kata peliharalah ini. Kenapa? Barang itulah yang paling banyak mencampakkan seorang muslim ke dalam neraka terlebih dahulu, sebelum menerima nikmat syurga. Baik. Okey. Adapun dosa-dosa lain tu bukanlah saya kata pandang mudah, tetapi Allah itu Maha Pengampun. Okey. Baik. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw. Dan Allah mengazab orang-orang munafik lelaki perempuan, orang-orang musyrik lelaki perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Ya, sambungannya mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah ulang sekali lagi, walillahi junudus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah tentera yang ada di langit dan juga di bumi. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya? Baik. Okey, hadirin sekalian, ada soalan? Ada siapa-siapa nak bersembang? Ngantuk agak cakap seorang-seorang ni. Perempuan ada lagi ya? Dia tidur dah. Dengar Ustaz, jangan risau, ada. Sekejap sih. Ada. Jom Puan Zia sembang. Jangan Ustaz, lagi kan melalut kan. Melalut kan. Baik. Segar saya. Okey. Baik. Jadi itulah dia iman. Sebab iman ni semakin kita menghampiri ke zaman akhir ni, dia semakin dia, bukanlah saya kata iman dulu tak berharga, tapi iman ni semakin kita menghampiri pada zaman kita ni, ke akhir-akhirnya dia menjadi satu tapisan, filter yang Allah akan pilih di kalangan orang yang terbaik akan imannya. Begitu. Baik, itulah satu benda yang perlu sangatlah kita lihat, kita pelihara betul-betul, ya. Terutama apabila kita tengok banyak hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman ini yang Nabi ingatkan kita dengan soal iman. Bahkan Nabi ingatkan pemimpin kaum muslimin yang didatangi Dajjal di hadapan dia dengan tawaran-tawaran keduniaan, ya, supaya iman dia gunakan iman dia yang akan menjadi benteng kepada mereka untuk menerima tawaran-tawaran keduniaan daripada apa yang ditawarkan. Okey. Ustaz, maknanya kronologi akan berlakunya kekosongan kota Madinah selama 40 tahun ini adalah selepas berlakunya Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Dajjal ni zaman lah ni pun ada dah. Cuma kita tak tahu yang mana satu lah. Bukan tak tahu siapa, tak tahu yang mana satu Dajjal. Begitulah.
Selepas Mahdi ya, Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Abu Daud daripada Muaz bin Jabal, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yasrib. Dia berlaku kehancuran kharabu Yasrib ni, dia berlaku selepas kemakmuran Baitul Maqdis, yakni pembebasan Baitul Maqdis dan tertegaknya kota itu sebagai kota kekhalifahan, pusat kekhalifahan kaum muslimin. Tak lama selepas itu berlakulah kharabu Yasrib, kehancuran kota Madinah. Dan akan kekal kosong, ditinggal kosong. Ada riwayat kata 40 tahun. Dan selepas 40 tahun tu mungkin satu tempoh yang boleh disifatkan telah tamatlah semua fitnah ini. That time Dajjal pun mati dah, Ya'juj Ma'juj pun dah binasa. Dan pada masa itu Allah akan kembalikan semulalah kota Madinah ini untuk diimarahkan, tetapi hanya oleh orang-orang yang beriman. Kita kalau pergi Madinah sekarang ni, kita tengok memang pelik. Kita tengok macam pembangunan tu, malam dia hidup, malam dia dipenuh kafe-kafe, dikeliling masjid, apa semua tu. Kita tengok shisha, orang isap shisha macam tu je. Kawan saya bagi video dia pergi sana dan dia bagi video kat saya pun terkejut. Madinah ni dok main isap shisha macam ni ya, kawasan-kawasan koridor tepi masjid. Perempuan dulu yang biasa pergi umrah kan, puan ni biasa pergi umrah banyak kali lah, ikut ustaz apa semua kan, mesti ingat kawasan Saqifah Bani Sa'idah sebelah kanan masjid tu yang ada pasar lama apa semua tu dah tak ada dah tempat-tempat tu kan, semua tu dah disodok dah habis jadi kafe-kafe, night cafe apa semua tu. Madinah. So kalau ada rancangan nak berpindah ke Madinah tu, adakah rancangan yang baik atau tidak? Nantilah akan datang lah. Sebab Madinah ni akan sampai masa menyingkirkan orang-orang fasik. Takut kita pindah ke Madinah jadi orang fasik. Bolehlah satu rancangan yang baik lah, niat yang baik, tapi setelah kehancuran dia nanti Allah bersihkan dulu, lepas tu nanti kita akan kembali semula. Dan akan dikembalikan hanya orang-orang yang beriman, dan saya yakin pada masa tu batas kenegaraan bukan lagi menjadi syarat. Tetapi mana-mana orang Muslim yang Allah pilih akan kebaikannya untuk menetap di kota tersebut. Itu maksud dia. Okey. Ada soalan ni? Okey. Dia semua peristiwa besar kiamat ni, bukanlah kiamat tu tak berlaku lagi, tapi peristiwa besar akhir zaman yang disifatkan dengan peristiwa-peristiwa besar ni semuanya hanya bermula selepas pembebasan Baitul Maqdis yang terakhir, yang kita sedang tunggu bila nak berlaku ni. Yang mana pembebasan itu sekaligus menjadikan kota Baitul Maqdis sebagai pusat kekhalifahan kaum muslimin. So once kita tengok benda tu berlaku, lepas tu nanti peristiwa besar yang lain akan dimulai dengan kehancuran kota Madinah yang paling awal. Dia akan berlaku dalam tempoh yang singkat, tempoh yang amat singkat, antara satu kepada peristiwa-peristiwa yang lain, sampailah kalau kita melihatlah peristiwa itu, kalau kita ni hidup dengan umur yang logik, panjangnya, Allahu a'lam, mungkin kita sempat ke zaman Isa turun, Nabi Isa alaihi salam turun, Allahu a'lam. Sebab Nabi menyifatkan peristiwa besar ini berlaku seperti manik yang putus daripada ikatannya. Dia berlaku dengan begitu pantas. Baik. Okey. Kita sambung. Jika ada soalan boleh interrupt, boleh post, boleh tanya. Okey, insya-Allah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat 8 hingga 10. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim
فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ayat 8, sesungguhnya kami mengutuskan kamu sebagai saksi keimanan manusia, maksudnya wa mubasyiran, pemberi berita gembira nikmat akhirat, wa nadhira, pemberi peringatan ancaman azab akhirat. Itulah tugas Nabi SAW. Baik. Litu'minu billah, ya, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Wa tu'azziruh, supaya kamu menguatkannya, ya, wa tuwaqqiruh, membenarkannya, wa tusabbihuh, kamu bertasbih kepadanya, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan waktu petang. Baik. Bermulalah satu cerita. Innal ladzina yubayi'unak, sesungguhnya orang-orang yang berbai'ah kepada kamu. Innama yubayi'un Allah, sesungguhnya hanya saja mereka itu berbai'ah kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu, ya, di atas, berada di atas tangan-tangan mereka. Baik. Ayat ni ayat apa? Baik, inilah ayat yubayi'u tu, bai'ah tu, ayat peristiwa yang berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, peristiwa yang dipanggil sebagai Bai'atul Ridwan, ya, Bai'atul Ridwan. Kalau bolehnya saya tak nak ulanglah cerita ni, kan? Baik. Dia ada cerita dalam surah Al-Fatah ni ayat ke-18, nanti kita akan jumpa kisah Bai'atul Ridwan ni, ya. Okey. Secara kesimpulannya boleh kata macam ni lah, cerita Bai'atul Ridwan ini. Ada beberapa hadis lah yang datang membicarakan tentang Bai'atul Ridwan ini. InsyaAllah kita akan cerita pada hari ini berkenaan dengan kisah ini. Okey. Saya bawakan insyaAllah hadis-hadis berkaitan dengan Bai'atul Ridwan. Bai'ah ni maksudnya perjanjian taat setia Ar-Ridwan. Dia berlaku dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Sebelum perjanjian Hudaibiyah berlaku, Hudaibiyah antara Muslim Rasulullah dengan musyrikin. Ini perjanjian taat setia sesama kaum muslimin bersama dengan Rasulullah ketika mereka sampai di Hudaibiyah, ketika mereka terhalang untuk masuk ke kota Mekah. Okey, baik. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pada peristiwa Hudaibiyah berjumlah 1,400 orang. Okey. Cerita asalnya, siapa tahu nak kongsi cerita Hudaibiyah? Ada? Siapa ingat kat sini? Tak ada? Ceritanya orang Madinah ni, bukan orang Madinah, sahabat-sahabat ni rindulah nak balik Mekah. Dah 6 tahun sejak hijrah tak balik ke Mekah. Jadi Nabi pun perkenankan. Maka pada tahun 6 hijrah bulan Zulqa'dah, Nabi melakukan perjalanan umrah dari Madinah ke Mekah. Itulah for the first time nak masuk. Baik, tapi Nabi dah boleh agak dah. Dia punya ancaman dia, orang musyrikin ni mudah-mudah kena bagi. Tapi tak apalah, pergi dulu, usaha dulu. Ternyata apa yang disangka oleh Nabi itu benar. Apabila Nabi SAW dan para sahabat tersekat di satu kawasan bernama Hudaibiyah di utara Mekah. Okey? Baik. Jadi di situ, disebabkan oleh tersekat itulah, Nabi telah menghantar Uthman ibn Affan masuk ke kota Mekah nak deal. Macam mana kes kami ni dah sampai ke Hudaibiyah, nak masuk Mekah, boleh ke tak boleh? Itulah cerita dia. Baik. Jadi kita teruskan dulu ceritanya. Kami bergerak pada peristiwa Hudaibiyah 1,400 orang. Ada seorang munafik. Ada seorang munafik. Baik. Jadi sebenarnya hakikatnya masuk Rasulullah 1399 lah. Baik. Jabir meriwayatkan saat itu jumlah kami 1,400 orang. Rasulullah meletakkan tangan beliau
di sebuah telaga, maka dari celah tangan-tangan baginda keluarlah air yang kesemua kami boleh meminumnya. Itulah dia mukjizat Nabi itu kan, air keluar dari celah jarinya. Berikut adalah riwayat ringkas yang berasal dari satu jalan lain menyebutkan kisah dahaganya para sahabat. Rasulullah memberikan mereka satu anak panah yang diambil dari sarung panah baginda, lalu para sahabat meletakkannya ke dalam telaga Hudaibiyah. Maka air pun memancar sehingga boleh mencukupi semua mereka. Ada yang bertanya pada Jabir, berapa jumlah kalian waktu itu? Jabir menjawab, jumlah kami adalah 1,400 orang. Meskipun kami berjumlah 100,000, tentu air itu akan mencukupi, kata Jabir. Baik. Okey. Ada riwayat lain yang menyebutkan 1,500 orang, tapi 1,400 lebih kuat, ya, berdasarkan beberapa himpunan riwayat yang berbeza-beza. Baik. Kenapa terjadinya bai'atul Ridwan ini? Okey, ini kisah dia tuan-tuan, puan-puan sekalian. Rasulullah memanggil Umar Ibn Khattab untuk dikirim ke Mekah supaya menyampaikan tujuan kedatangan mereka ke Mekah ini kepada pemimpin Quraisy. Maka Nabi tak langgar suka-sukalah waktu itu. Umar Ibn Khattab berkata, "Ya Rasulullah, aku khawatir keselamatan diriku dari orang-orang Quraisy. Ya. Sebab di Mekah tidak akan ada seorang pun daripada kalangan Bani Adi bin Ka'ab yang akan menolongku jika berlaku apa-apa." Ceritanya macam ni. Umar kata, "Ya Rasulullah, aku boleh nak masuk kota Mekah, jumpa pembesar musyrikin Mekah, tak ada masalah. Tapi risiko dia besar lah." Sebab Umar kata, keluarga aku sendiri, keluarga Umar ni keluarga Bani Adi bin Ka'ab. Keluarga Adi bin Ka'ab ni dah sepakat, kalau aku masuk, anything happen kepada aku dalam kota Mekah, mereka takkan buat apa-apa. Itu yang dinyatakan Umar kepada Nabi. Saya harap puan-puan faham dan fokus saya cerita ni kisah ni, cerita ni. Baik. Kaum Quraisy sendiri telah mengetahui permusuhan dan sifat keras aku, kata Umar, terhadap mereka. Jadi aku beritahu engkau, ada seseorang yang aku rasa lebih dihormati untuk berunding dengan orang-orang musyrikin ini. Aku sarankan, kata Umar, hantarlah Uthman ibn Affan, yang mana dia boleh bertemu dengan pemimpin Mekah waktu ini, iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan Uthman satu keluarga. Puan-puan sekalian, satu family. Kedua-duanya merupakan anak keturunan Umayyah bin Khalaf pula. Umayyah lah. Namanya Umayyah, Bani Umayyah kan. Baik. Jadi aku rasa Uthman layak lah. Dia dengan penghulu Mekah waktu ini, Abu Sufyan, datang dari satu keluarga yang sama, dan aku yakin dengan sifat kelembutan Uthman, dia boleh bagi tahu yang kedatangan kita bukan tujuan peperangan, sebaliknya kita datang hanya nak melakukan umrah untuk mengagungkan Baitullah. Uthman setuju, Uthman pergi masuk Mekah. Di tengah perjalanan sebelum sampai Mekah, Uthman bertemu dengan Abban ibn Sa'id al-As. Okey. Baik. Uthman pun dihantar ke Mekah dan diberi kawalan aman sehingga Uthman dapat menyampaikan amanat dari Rasulullah kepada pemimpin Mekah tadi. Okey. Jadi tujuannya adalah, tujuan akhir Uthman untuk jumpa penghulu Mekah lah waktu itu, iaitu Uthman, gubernur Mekah lah, iaitu Uthman, iaitu Abu Sufyan. Baik. Dan Uthman memberitahu tujuan kedatangan Rasulullah kepada mereka. Para pembesar Quraisy berkata kepada Uthman setelah membacakan surat Rasulullah, "Jika kamu mahu bertawaf di Baitullah, lakukanlah." Ini jawapan pembesar Quraisy kepada surat Rasulullah tadi, yang mana suratnya, isi kandungannya, Rasulullah beritahu kami datang hanya nak memuliakan Baitullah. Uthman menjawab, "Aku tidak bertawaf sampai Rasulullah bertawaf." Okey, faham tak cerita? Cerita dia macam ni. Sebenarnya musyrikin Mekah ni, mereka keberatan nak izinkan Rasulullah dan para sahabat masuk. Tapi mereka hormat kepada Uthman. Maka setelah Uthman menyampaikan surat Rasulullah kepada mereka, mereka jawab kepada Uthman, "Wahai Uthman, kalau kamu nak tawaf di Baitullah ni, kamu tawaflah.
kami tak ada masalah. Nampak tak perempuan sini kan? So sebenarnya dia orang tak mau bagi Nabi masuk. Dia bagi, dia pujuk Uthman, kalau kamu nak tawaf, kamu tawaf seorang sudahlah. Uthman pula jawab, aku tak akan bertawaf sampai Rasulullah bertawaf. Ya. Kemudian Uthman ditahan oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy bersikap keras sikit masa tu, dia tahan Uthman daripada keluar dari kota Mekah. Berita ni sampai kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin, ya, kepada Rasulullah dan para sahabat dengan maksud Uthman telah dibunuh. Berita yang sampai, Uthman dah dibunuh. Okey. Maka ya, Abdullah ibn Abi Bakar telah menceritakan kepadaku, kata tak payahlah baca riwayat ni, susah kita nak faham siapa orang ni kan. Saya baca direct je lah kisahnya. Baik. Jadi kisah ketika mana tersebarnya berita palsu bahawa Uthman dibunuh sampai pada Rasulullah, baginda bersabda, la nabrahu hatta nunajizal qaum, kita tak akan berganjak daripada Hudaibiyah ini sehinggalah kita memerangi kaum Quraisy yang telah membunuh Uthman, kerana Rasulullah percaya bahawa masa itu Uthman telah dibunuh. Rasulullah pun memanggil semua orang yang berada untuk berbai'ah, janji taat setia. Itulah bai'atul Ridwan yang terjadi di sebuah pohon. Rasulullah membai'ah mereka untuk mati. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah tidak membai'ah mereka untuk mati, namun berbai'ah untuk tidak pergi, tidak meninggalkan tempat tersebut. Semua orang berbai'ah kepada Rasulullah, tidak ada seorang pun yang tidak berbai'ah kecuali Ja'ad bin Qais, seorang lelaki dari Bani Salamah. Siapa nama dia? Jad bin Qais nama dia. Semua bai'ah kecuali dia. Baik, maknanya 14 tolak 1 Ja'ad bin Qais, 1399 tolak Rasulullah, 1398 tolak Uthman dah berada dalam Mekah, 1397. Semua berbai'ah kepada Rasulullah kecuali Jad bin Qais daripada lelaki dari Bani Salamah. Jabir berkata, demi Allah, dia kata, aku melihatnya bersandar pada kaki untanya untuk bersembunyi agar dia dapat mengelak dari berbai'ah kepada Rasulullah. Kemudian datanglah berita kepada Rasulullah bahawa berita kematian Uthman tadi tidak benar. Jadi Jad bin Qais itulah orang munafiknya cerita tadi. Itulah seorang duk ikut. Baik. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan bai'atul Ridwan tadi, Uthman kala itu tengah diutus untuk menemui penduduk Mekah. Rasulullah membai'ah para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma inna Uthmana fi hajatillah wa hajati rasulih. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya Uthman sedang menjalankan kepentingan agama, kepentingan Allah dan kepentingan Rasulnya. Begitu. Baik, Rasulullah menepuk salah satu tangan baginda ke tangan yang lain, macam bersalam lah. Rasulullah dibai'ah oleh semua sahabat yang ada pada waktu itu. Baik. Okey. Okey, ada soalan? Grup Rasulullah dari Madinah dihalang masuk Mekah sedangkan mereka sedang berihram untuk mengerjakan umrah. Betul? Mereka telah berniat daripada memakai berihram daripada Bir Ali. Mereka ada bawa haiwan untuk dijadikan haiwan korban. Ya, betul. Adakah semua haiwan tersebut disembelih sebagai korban di Hudaibiyah untuk menggugurkan ihram mereka ketika itu? Ya, bukan korban. Diat pula. Dam. Sebab nanti akhir cerita ni bila dah muktamad perjanjian Hudaibiyah pun telah termeterai, mereka tak boleh masuk pada tahun itu, so mereka tak ada pilihan, kena balik ke kota Madinah. So nak halalkan ihram mereka itu dengan Rasulullah memerintahkan sembelih haiwan-haiwan mereka sebagai dam. Okey. Baik. Okey. Ada soalan?
Panjang kisah ni. Okey. Lain. Pasal telaga. Oh, atas. Adakah telaga di Hudaibiyah itu dianggap telaga Rasulullah? Seperti mana ramai jemaah umrah sekarang yang cedok air dari telaga tersebut yang bawa balik untuk saudara mereka yang tengah sakit minum. Mana telaganya? Telaga mana mereka cedok? Itu nak tanya Ustaz. Sebab tak ada. ada sekarang ni dia orang cakap ada telaga Rasulullah. So saya nak pastikan telaga tu yang dekat Madinah ke, kat Hudaibiyah ke, kat mana Ustaz? Dia orang bawa balik air. Baru ni lah saya ada tengok dalam grup ni, dia orang bawa balik untuk ada saudara yang sakit. Jadi saya nak pastikan. Saya tak rasa telaga tu di Hudaibiyah. Tu nak tanya di Madinah ke di mana tu? Saya rasa di Madinah yang air yang dia orang bawa balik tu. Ya. Okey. Pastikan. Tapi tak jadi syar'i lah. Saya pada nasihat saya jangan lakukanlah, bawa balik air Zam-Zam sudahlah. Gitulah. Tak ada yang di Hudaibiyah ni kalau kita pergi tu telaga mati dia Ustaz, yang dekat masjid yang dia orang duduk solat. Telaga. Tapi sebenarnya yang kita pergi Hudaibiyah yang ada masjid tu, itu bukan tapak dia yang sebenar tu. Bukan tempat bai'ah tu. Pohon Hudaibiyah ni dulu ditebang di zaman Umar. Sebab zaman tu orang mula pergi ke pohon tu pergi doa kat situ. Bukan syirik, bukan pergi doa dekat pokok. Doa pada Allah Ta'ala, tapi mereka pilih di bawah pokok Hudaibiyah. Jadi benda ni tak syar'i. Kalau nak doa ambil pergi Mekah doa di Kaabah tu. Faham. Jadi itu pokok tu ditebang, jadi kawasan tu sejak daripada itu tidak lagi dijadikan sebagai tempat tumpuan. Jadi sekarang ni bila dibina masjid tu, ya driver bus ni bukan dia kira apa pun, dia bawa tu kira orang nak ihram senang masjid tu je lah. Macam tu. Belakang dia ada telaga mati. Itu bukan telaga tu lah Ustaz. Adalah kata telaga tu, tapi tak tahulah nak kata betul ke tak ya, 1400 tahun kan. Alright. Sebab dia benda bukan dipelihara. Kalau benda tu dipelihara, dia lain. Dia bolehlah kita pastikan. Dia sifat dia macam tu lah kalau kita nak ni kan. Okey. Baik. Kalau dulu bawa jemaah umrah ni, mesti nak turun, mesti nak sembahyang kat Masjid Hudaibiyah. Sesak-sesak lah. Itu yang kadang standard sampai sejam, 2 jam kat situ. Tapi sekarang ni Alhamdulillah lah, saya ingat orang pun dah ramai, mutawif pun dah semakin baik pula, semakin bagus. Kalau macam saya dah peringatkan kepada jemaah-jemaah saya tu, dah pakai ihram apa semua yang nak mengulang umrah tu, ni tak payah turun, tak ada perintah pun mesti solat dekat masjid tu, tak ada. Niat sajalah dalam bas tu sebelum kita masuk balik ke kawasan Tanah Haram, itu saja. Bagi tahu macam tu je lah. Jadi dia orang pun faham, so kita pun taklah tersangkut disebabkan oleh kelewatan orang lain macam tu. Baik. Okey. Ada beberapa kisah jugalah dalam kisah perjanjian Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan ni. Okey. Ini cerita daripada Salamah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia kata, aku berbai'ah pada Rasulullah pada peristiwa Hudaibiyah. Baik. Kemudian aku macam Salamah kata, aku macam tarik. Macam aku tak mau bai'ah, tarik tangan. Rasulullah bertanya, wahai Salamah, mengapa tidak berbai'ah? Aku menjawab, aku sudah berbai'ah. Rasulullah bersabda, kemari dan berbai'ahlah. Aku pun mendekat dan berbai'ah. Rasulullah tanya, untuk apa engkau berbai'ah wahai Salamah? Salamah menjawab, berbai'ah untuk mati, dia kata. Begitu. Tak, bukan Salamah tarik tangan tadi. Ya, Salamah macam duduk mengasingkan diri. Dan ramai kan Rasulullah duduk tengok Salamah ni duduk seorang. Dia ni berbai'ah ke tidak? Rasulullah tak perasan. Dan dia kata dia dah berbai'ah, cuma Rasulullah minta dia berbai'ah sekali lagi. Itu je lah, tak ada apa pun. Baik. Okey. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu, sahabat.
Ia berkata, kami sampai di Hudaibiyah bersama dengan Nabi. Jumlah kami 1,400 orang. Jumlah kambing yang dibawa adalah 50 yang tidak mendapatkan air minuman. Jumlah kambing yang dibawa adalah 50. Kemudian Rasulullah SAW duduk di salah satu sisi sumur Hudaibiyah. Beliau berdoa, berdoa dan meludah ke dalam telaga itu. Lalu telaga itu pun memancar sehingga kami semua dapat minum daripadanya dengan cukup. Ini yang cerita Puan Haziatannya tadi. Salamah berkata, kemudian Rasulullah menyeru untuk berbai'ah di bawah pohon. Aku termasuk orang yang awal berbai'ah. Setelah itu disusuli oleh orang lain. Ya, dan orang lain pun datang bai'ah seorang demi seorang. Ketika aku sedang di tengah-tengah kerumunan orang, Rasulullah bersabda, berbai'ahlah kepadaku wahai Salamah. Salamah menjawab, aku sudah berbai'ah dengan golongan pertama tadi. Rasulullah menjawab, tak, mari sini berbai'ahlah sekali lagi. Rasulullah kata. Baik. Kemudian Rasulullah melihatku tidak bersenjata, maka baginda pun memberikan aku sebilah senjata pendek lah. Macam tu. Baik. Orang-orang terus berbai'ah sampai pada golongan terakhir. Rasulullah bersabda kepadaku, mengapa engkau tidak berbai'ah kepadaku Salamah? Salamah menjawab, ya Rasulullah, aku dah berbai'ah. Aku dari golongan pertama dan kedua tadi. Rasulullah bersabda, ulangi lagi. Jadi aku pun berbai'ah kepada Nabi dalam bai'atul Ridwan ni sebanyak 3 kali. Ni kes Salamah ni pelik. Perasan tak puan-puan sekalian? Ceritanya. Ni kes Salamah punya bai'ah ni. Sebab dia bai'ah ni, dia by kelompok, grouping. Dia 1,400 orang, grup pertama Salamah ada. Rasulullah jumpa dia kata, kenapa tak bai'ah? Ya Rasulullah, aku dah bai'ah tadi, grup pertama dah ramai-ramai, bai'ah sekali lagi. Dia termasuk orang bai'ah Nabi dalam grup yang kedua. Grup ketiga tu berulang lagi sekali perkara tersebut. Dah 3 kali dah dia bai'ah. Rasulullah bersabda, wahai Salamah, mana senjata yang aku beri kepada kamu tadi? Kenapa bagi senjata? Senjata ni dengan tujuan melindungi diri, sebab bai'ah tu kan bertujuan nak mempertahankan darah Uthman yang maknanya tersebar berita palsu beliau dibunuh. Baik, Salamah menjawab, ya Rasulullah, aku bertemu dengan Amir yang tidak memiliki senjata, lalu aku beri kepada dia. Rasulullah pun tertawa lalu bersabda, innaka kalladhi qala al-awwal, Allahumma abghini habiban wa ahabbu ilayya min nafsi. Rasulullah tertawa lalu bersabda kepadaku, sesungguhnya engkau adalah seperti orang dahulu yang berdoa, ya Allah, berikanlah aku seorang kekasih yang lebih aku cintai melebihi diriku. Maknanya Nabi puji Salamah ni, dia orang yang tak selfish. Dia akan utamakan kebaikan untuk orang lain, keselamatan orang lain berbanding diri dia. Salamah melanjutkan kisahnya, orang-orang musyrikin Mekah mengirimkan utusan kepada kami dan kami pun mengirimkan utusan kepada mereka. Kami saling mendatangi hingga akhirnya tercapailah perjanjian damai antara kami dan mereka. Waktu tu nak capai perjanjian dengan musyrikin, kena hantar orang daripada Hudaibiyah masuk kota Mekah. Tak jadi, musyrikin hantar wakil jumpa kat sini. Macam itulah berulang-ulang, silih berganti. Jauh Hudaibiyah ni. Naik bas pun setengah jam daripada masjid. Salamah berkata lagi, saat itu aku menjadi pelayan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Tugasku adalah memberi minum dan membersihkan kudanya. Talhah ni 10 sahabat dijanjikan syurga itulah. Aku makan bersama Talhah, aku tinggalkan keluarga dan hartaku demi hijrah kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulullah. Salamah cerita lagi, setelah kami terikat perjanjian damai dengan orang musyrikin, mana perjanjian Hudaibiyah pun telah termeterai, ya, maka kami pun berbaur kembali dengan mereka. Aku pun berteduh di bawah salah satu pohon setelah aku cabuti duri-durinya. Pokok apa puan-puan? Bidara ya? Pokok yang berduri. Saya pun tak ingat. Bidara kot. Rasanya bidara Ustaz? Bidara. Teluk bidara kat Terengganu kan? Mak tu tak tahu. Tak tahu. Yang pokok bidara lah, dicabut durinya, kemudian aku duduk di bawah teduhan itu, lalu aku pun berbaring. Kemudian ada 4 orang musyrikin datang, musyrikin dari penduduk Mekah mendatangiku. Kata Salamah.
Masa ni macam dah damai sikit lah, dah ada perjanjian, so boleh relax sikit lah. Tapi masalah dia, kata Salamah, aku baru baring nak berehat, ingat damai sikit lah. Kan? Tiba-tiba, dia orang datang kat aku, 4 orang ni. Mereka mencaci maki Rasulullah. Ya, hingga aku pun membenci keempat-empat orang itu. Aku tak boleh buat apa-apa sebab baru termeterai perjanjian. Aku pun berpindah ke pohon lain. Keempat orang itu pun menggantungkan senjata mereka, kemudian merebahkan diri mereka untuk berteduh di pohon tersebut. Perempuan, cerita dia macam ni. Orang-orang musyrikin datang daripada mana? Dari kota Mekah. Mereka ni utusan-utusan yang dihantar untuk deal. Jadi perjalanan tu jauh, saya dah bagi tahu, naik bas pun 30 minit juga, setengah jam. Jadi bila mereka sampai di Hudaibiyah ni, apa yang menjadi poin utama mereka pada masa tu nak cari tempat rehat. Nak kira boleh berteduh lah. Itu cerita dia. Jadi Salamah dah elok berteduh di sebuah pohon, dia pun dah bersihkan duri tu, dah tinggal nak baring je, nak bersandar kat pohon tersebut. Datang 4 orang ni, nak ambil jalan mudah. Dia nak suruh Salamah belah daripada pokok tu, dia pergi kutuk Nabi. Ni cerita dia. Okey. Ketika keempat-empat itu, orang itu berbaring di tempat aku berbaring tadi, tiba-tiba ada suara dari bawah lembah yang menyeru, kaum muhajirin harus membunuh Ibnu Zunaim. Lalu aku pun menghunuskan pedangku dan mendatangi keempat orang musyrikin tersebut ketika mereka sedang tidur. Aku mengambil senjata mereka dan aku pegang semuanya, lalu aku berkata, demi zat yang memuliakan wajah Nabi, wajah Muhammad, tidaklah salah satu dari kalian yang mengangkat kepala, melainkan aku akan tebas kepalanya. Kemudian aku membawa keempat orang tersebut ke hadapan Rasulullah. Lalu bapa saudaraku Amir yang juga datang membawa seorang musyrik, ya, daripada satu suku lah, bernama Mikras nama dia, musyrikin itu, ke hadapan Rasulullah. Baik. Para sahabat lain juga melakukan hal yang sama sehingga jumlah kaum musyrik yang dibawa ke hadapan Rasulullah berjumlah 70 orang lebih kurang. Rasulullah memandang orang-orang musyrikin lalu berkata, biarkanlah mereka. Di awalnya mereka berbuat kejahatan dan kedua kalinya pun mereka mengulanginya lagi. Rasulullah memaafkan kesemua orang-orang musyrikin tersebut. Allah menurunkan ayat surah Al-Fatah ayat 24 hingga akhir. Ya, nanti kita akan jumpa kisah ini. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim. Dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu ke atas mereka. Baik. Okey, hadirin sekalian. Ya. Ini cerita kisah Bai'atul Ridwan. Dan juga yang berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah bersama dengan kelompok musyrikin. Baik. Sa'id ibn Musayyib, menantu kepada Abu Hurairah di tabi'in, ayah dia sahabat. Dia telah berkata, ayahku yang merupakan sahabat adalah salah seorang yang berbai'ah kepada Rasulullah di bawah pohon tersebut dalam Bai'atul Ridwan. Beliau melanjutkan kisahnya, kami berangkat pada tahun berikutnya untuk tujuan haji. Ternyata tahun yang dahulu kami pakai untuk melakukan Bai'atul Ridwan sekarang tidak lagi diketahui. Jika tempat itu masih dikenal, pasti pohon itu akan terlihat dengan jelas oleh kalian dan kalian akan lebih tahu. Itulah. Baik. Okey. Jabir menyatakan, tatkala Rasulullah menyeru para sahabat untuk berbai'ah, aku melihat seorang dari kalangan kami bersembunyi di bawah untanya, iaitu Jad bin Qais. Ini yang telah saya bacakan dari riwayatnya, dia adalah munafik. Baik. Pada peristiwa Hudaibiyah, kami berjumlah 1,400 orang. Rasulullah bersabda kepada kami, antum khairu ahlil ardil yaum. Kalian adalah penduduk bumi terbaik pada hari ini. Okay, macam penduduk bumi terbaik pada satu-satu saat macam mana? Contohnya macam orang yang sedang menunaikan haji, levelnya sama dengan orang yang sedang mempertahankan tanahnya kerana agama. Macam tu. So penduduk bumi terbaik pada waktu ini adalah Muslim yang sedang mempertahankan tanahnya daripada dirampas, dijajah oleh kelompok kufar. Mereka setara dengan orang-orang yang dipilih untuk berhimpun di Arafah pada hari Arafah. Baik. Okey.
Rasulullah bersabda berkenaan dengan sahabat-sahabat baginda yang berbai'ah itu, ya, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Nabi kata tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbai'ah di bawah pohon ini, iaitu yang terlibat dengan bai'atul ridwan. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, man yas'udu saniyatul murar fa innahu yahuttu anhu ma hutta an bani Israil. Sesiapa yang menempuh saniyah. Saniyah ni adalah jalan di antara dua bukit yang ada di kawasan Hudaibiyah yang bernama Saniyah Al-Murar, maka dosa-dosanya akan dihapuskan sebagaimana dihapuskan dosa-dosa Bani Israel dulu. Nabi SAW kan tahu tak dosa Bani Israel? Hak syirik tu, sembah lembu tu, haifa, sembah bul. Sembah apa? Anak lembu. Kan mereka tu kan akhirnya mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan cara bertikam sama sendiri kan, sampai mati. Jadi Nabi kata siapa yang berada di lembah Saniyatil Murar ni, maksudnya tempat bai'atul ridwan itu terjadi, ya, jalan nak pergi ke bai'atul ridwan tu, siapa yang melintasi kawasan itu pada hari ini yang Nabi sifatkan para sahabat baginda, maka dosa-dosanya akan dihapuskan seperti pernah dihapuskan dosa-dosa ke atas Bani Israel. Baik. Okey, jadi wallahu alam. Itulah insya-Allah ringkasan kisah daripada kisah bai'atul ridwan. Baik. Wallahu alam. Insya-Allah pertemuan akan datang kita akan sambung ayat 11 hingga 14, ya. Kisah juga tu. Kisah juga ayat 11 ke 14 tu nanti. Iaitu sambungan lanjutan daripada kisah perjanjian Hudaibiyah. Wallahu alam. Baik. Dari observation dan dari segi geopolitik, pendapat Ustaz, bilakah pembebasan Baitul Maqdis akan berlaku? Oh, berat soalan ni. Kalau saya kata jangkaan tu, saya kena bawakan satu bukti lah kenapa saya menjangkakan satu-satu tempoh itu. Tapi jadi panjang lah dia punya cerita dan perbahasannya. Okey. InsyaAllah biiznillah tak lama lah. Itu dia lah, insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah tak lama. Walaupun orang banyak menyatakan 2023 tahun yang penuh dengan cabaran kerana dijangkakan akan berlaku banyak peperangan. Sungai Furat yang semakin kering hari demi hari dengan perubahan iklim yang telah dinyatakan pun oleh Menteri Alam Sekitar, Air dan Alam Sekitar kita, memang berlaku perubahan iklim yang nyata, pemanasan suhu global yang memang pada saat ini menyebabkan Sungai Furat dan Tigris sudah hampir kering. Tinggal Furat sahaja beberapa spot yang turun mendadak dan dijangka akan terus mengering. Mungkin mengeluarkan gunung emas dan berlaku peperangan demi peperangan. Tetapi kita meyakini akan ada kebaikan bagi tanah terbaik yang Allah jadikan di akhir zaman, iaitu bumi Syam, dengan berlakunya pembebasan Syam dari kemelut kesengsaraan dan juga pembebasan Baitul Maqdis yang hampir tiba, insya-Allah, mudah-mudahan. Dekatlah, amat dekat. Dan saya berani menyatakan dengan yakin yang kaum Yahudi tidak akan sama sekali dapat mengambil alih kawasan Baitul Maqdis sepenuhnya. Sebaliknya mereka akan tunduk dan akur kepada kaum muslimin yang akan mengambil alih atau membuka kota tersebut, insya-Allah. Kita pun nanti nak pergi senang lah. Kan? Baik. Lembah Saniyah di tempat perjanjian Ridwan tu, Rasulullah kata sesiapa yang lalu akan diampunkan dosa mereka, applicable untuk sesiapa yang lalu sekarang tak. Jawapan dia. Jawapannya dulu, sebab Nabi memfokuskan hadis tu dulu. Bukan sekarang lah. Bukan sekarang, dulu. Kalau macam tu mudah lagi. Lembah tu dekat dengan Hudaibiyah ke Ustaz? Lembah tu Saniyatul Murur tu, ya. Saniyatul Murur ni dia bukan, Saniyatul Murur ni dia di kawasan Madinah, selatan Madinah. Oh. Pintu keluar wilayah Madinah dari sebelah selatan. Kan Mekah kan kawasan selatan Madinah kan? Jadi orang yang melintas kawasan tu nak pergi ke Hudaibiyah tu lah, maksudnya sahabat yang ikut Nabi tu lah. Kalau kita nak balik dari kalau kita drive daripada Mekah ke Madinah tu, kita akan lalu tak lembah tu? Kita akan lalu tapi dah tak nampak dah. Oh, tak ada apa lah. Dah jadi bandar apa tu. Oh. Kalau sebelah utara Saniyatul Wada' nama dia. Oh. Ada. Tala'al badr.
Min saniyatil wada. Itulah saniyatil wada kan. Ya. Saniyah ni adalah term yang digunakan untuk lorong yang berada antara dua buah bukit. Itulah makna saniyah dalam bahasa Arab. Alright. Okay, wallahu alam. So sampai sinilah insya-Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita insya-Allah. Minggu hadapan insya-Allah untuk melengkapkan kuliah kedua bagi bulan Ogos, kita akan sambung hari yang sama Isnin ayat 11 hingga 14 mudah-mudahan Allahu akbar insya-Allah. Demikian insya-Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Sama Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.